Okey, nampak sih? Nampak sih slide cikgu? Ada yang nampak sih? Nampak. Nampak. Okey. Bagus. Sekejap cikgu nak tulis nama awak lu. Nak tanda untuk awak pun attendant hari tu. Jadi cikgu nak cek attendant awak. Okay, yang cikgu dengar tu Awang Zakwan. Bagus, Wang. Zakwan, Fifi. Fifi Zulaika. Amjad. Amjad. Di manakah Amjad? Amjad. Nampak. Nampak? Okey, bagus. Syaza. Okey, bagus. Untuk yang hadir kelas cikgu, cikgu dah nampak situ yang selalu hadir kelas cikgu. Awang Zakwan, Amjad, Fifi, Saza. Yang selalu mula itu yang selalu hadir kelas cikgu online atas kalian. Yang lain pun ada hadir. Hadir dia kelas offline cikgu, kelas yang masa cikgu mula latihan. Jadi banyak yang hadir masa cikgu mula latihan. Tapi yang 4 orang tu selalunya hadir dalam kelas cikgu yang online. Tu kelas cikgu dalam talian tu. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okey. Kita akan mulakan kelas. Kita akan mulakan kelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari tu awak akan belajar subtopik yang baru, iaitu subtopik 3.12 pseudocode dan carta alin melibatkan struktur kawalan ulangan. Okay. Dalam bab 3 iaitu algoritma. Jadi yang first sekali adalah apakah objektif pembelajaran? Apa yang awak perlu tahu? Okey, apa yang awak akan dapat untuk hari itu, awak mesti tahu cara untuk menulis. Awak mesti tahu cara untuk menulis. Pen cikgu tidak keluar. Okey. First sekali awak kena tahu cara untuk menulis pseudocode dan melukis carta alin yang melibatkan ulangan. Okey, isi kandungan. Yang first kali pengenalan. Yang kedua, struktur kawalan ulangan. Yang ketiga, fungsi struktur kawalan ulangan, POL. Jadi cikgu akan fokuskan kepada POL. Struktur ulangan POL untuk minggu ini. Sebelum awak cuti. Okey, gelongan. Apa maksud ulangan? Ulangan adalah geluang tu kan, geluang. Geluang. Jadi bahagian algoritma yang mengandungi langkah-langkah yang berulang dikenali sebagai gelong. Jadi gelong tu nyo berpusing je. Jadi setiap gelong ulangan dipanggil lelaran, iteration. Jadi itu awak boleh abaikanlah benda tu. Awak boleh baca dan awak boleh kaji sendirilah untuk lelaran tu, iteration. Jadi untuk struktur kawalan ulangan, dia ada 3 jenis. Yang pertama, struktur kawalan ulangan POL. Yang kedua, struktur kawalan ulangan while, selagi. POL tadi untuk. Kalau yang ketiga adalah struktur kawalan ulangan sehingga, repeat until. Okey. Jadi awak boleh buka buku awak. Jika awak nak faham lagi, awak boleh buka buku awak muka surat 79 sehingga 78 sehingga 83. Jadi hari ini cikgu akan fokuskan kepada
struktur kawalan ulangan untuk. Yang untuk pertama tu. Jadi struktur kawalan untuk. Assalamualaikum cikgu. Oh, siapa? Cikgu ada kawan awak yang bertanya. Okay. Cikgu akan teruskan. Untuk struktur kawalan ulangan untuk. Untuk. Yang first kali, kita akan belajar pengenalan kepada struktur kawalan untuk. Okey, struktur kawalan untuk adalah melaksanakan satu set atau satu set berdasarkan pembilang yang ditetapkan. Ini adalah pembilang. Jadi untuk Paul ni, dia adalah berdasarkan kepada pembilang yang telah ditetapkan. Pembilang yang telah ditetapkan. Okay, awak boleh rujuk buku awak, muka surat 79. Okay, ini adalah carta alir untuk struktur kawalan Paul. Okay, kita lihat sini kita lihat dulu persudokod. Untuk struktur kawalan pilihan, okay, kita akan setkan dulu pembilang kepada 1. Okay, kita setkan dulu pembilang kepada 1. Ini yang first. Lepas tu, untuk sebabkan dia adalah kawalan untuk pembilang 1 hingga n, kita akan laksanakan tindakan. Jadi n ni kita boleh tetapkan berapa. Okey, sebagai contoh, jika cikgu tetapkan 3, boleh. Cikgu letakkan 10, boleh, tak ada masalah. Cikgu letak 11, boleh. Jadi n ni berapa nilai yang awak nak letak. Jadi kita akan laksanakan tindakan. Jadi apabila setiap sekali dia 1 ni, dia akan laksanakan tindakan. Jadi kita akan tambah 1 kepada pembilang. Ini adalah carta alir. Okey, kita akan teruskan dulu supaya awak nampak contoh yang struktur kawalan untuk ni. Untuk struktur kawalan untuk, contoh dalam buku teks awak, melaungkan merdeka sebanyak 3 kali. Yang first, kita kena ada mula, tamat. Okey, dalam persudokod, kamu kena letak mula, tamat. Mula ni maksudnya untuk kamu mulakan persudokod kamu. Mula. Tamat ni maksud kamu tamat dah. Ini adalah last kamu punya persudokod. Jadi untuk kod dia, yang pertama adalah berdiri tegak. Jika kamu perhatikan dalam buku teks muka surat 79, rajah 3.8, kamu nampak yang first kali adalah berdiri tegak. Ini adalah proses. Proses kamu adalah berdiri tegak. Yang kedua, kamu setkan pembilang kepada 1. Okey, ini kamu kena letak untuk struktur kawalan ni, struktur kawalan for, kamu kena letak ni. Ini kamu kena letak. Ini first ni. Setkan pembilang bersama dengan 1. Kamu kena letak pembilang tu bersama dengan 1. Okay. Kemudian, kamu akan buat ni. Kamu akan buat struktur kawalan untuk ni. Jika kamu perasan, untuk pembilang bersamaan dengan 1, untuk pembilang dia akan sama dengan 1 sehingga 3. Jadi kita akan laungkan merdeka.
Okey, tambah 1 kepada pembilang. Okey, dia akan jadi tamat. Jadi kita akan tengok pada okey, ini adalah nilai permulaan dia. Nilai permulaan, 1 ni adalah nilai permulaan. Ini adalah merdeka yang akan dilaungkan sebanyak 3 kali. Nilai pembilang ditambah sebanyak 1. Akan ditambah sebanyak 1. Okey, ini adalah merupakan saja kawalan untuk bagi algoritma yang melaungkan merdeka sebanyak 3 kali. Okay. Catat aliran, ini adalah catat aliran ya. Kita akan mula berdiri tegak. Lepas tu kita akan setkan dulu pembilang ni. Ini adalah nilai permulaan dia. Kita setkan pembilang bersamaan dengan 1. Kemudian kita buat pembilang, syarat ni, syarat pembilang dia kurang ataupun sama dengan 3. Jadi dia tidak boleh lebih daripada 3. Sebab kalau dia nampak sini, dia hanya 1 hingga 3. Bermaksud dia mestilah kurang ataupun sama dengan 3. Lepas tu, kita akan letak ia. Jika ia, laungkan merdeka. Tambah pembilang sebanyak 1. Okay. Kemudian, ini adalah output ya. Output dia. Lepas tu, nilai pembilang kita akan tambah sebanyak 1. Okay. Jadi, untuk awak nampak lagi lebih jelas, sini adalah untuk pembilang dan output dia. Okay. First kali, okay. Jika kita mula daripada 1, kita mula daripada 1, okay, dia akan ada input merdeka. Okay, kita akan, contohnya 1 kan, 1 dia akan masuk sini, 1, okay, sebabkan dia kurang dan sama dengan 3, sebabkan dia ni kurang daripada 3, ataupun sama dengan 3, jadi dia akan pergi sini, bawah ni. Okay, kita akan laungkan merdeka. Okay, tambah pembilang sebanyak 1. Jadi, pembilang ni kita akan jadikan, first kali 1 tadi kan. Apabila dia dah lalu di sini, dia akan jadi 2. Dia akan jadi 2. Jadi sini, okay, first tadi dia masuk 1. Ni, dia masuk 1 di sini. Dari atas ni kan, setkan pembilang, dia akan masuk sini 1. Kemudian, apabila dia dah laungkan merdeka ni, okay, dia akan pergi kepada proses ni. Tambahkan pembilang sebanyak 1. Okey, daripada 1 ni, kita tambahkan 1 ni kepada 1 ni. Jadi, dia akan jadi 2. Jadi, pembilang dia akan jadi 2 di sini. 2. Okay, ini adalah proses yang pertama. Okey. Kemudian, kita dapat 2 ni, pembilang bersama dengan 2 ni. Jadi, kita pun buat lagi 2. Pembilang bersama dengan 2. Jadi, bawah ni kita akan pergi ke bawah ni. Okay, disebabkan pembilang tadi, dia kurang, dia 2. 2 ni pun dia kurang daripada 3 ataupun sama dengan 3. Jadi, dia akan pergi laungkan merdeka. Bawah ni. Jadi, kita akan tambahkan pembilang sebanyak 1. Apabila kita dah paparkan output merdeka ni, kita akan tambahkan 2 ni, kita tambahkan 1. Jadi, dia akan jadi 3 di sini. Kemudian, kita akan bawa naik balik ke atas. Okey, merdeka. Okey, kemudian 3 pula. 3 pula. Untuk nombor 3, untuk pembilang dia 3, okey, jika awak pasang sini, okey, dia kurang daripada 3 ataupun sama dengan 3. Bermaksud, jika dia kurang daripada 3 atau sama dengan 3, masih boleh diterima. Sebabkan 3 ni, dia sama dengan 3, jadi dia masih boleh. Pembilang dia masih sama.
Jadi dia akan pergi ke bawah ni. Dia bawa 3. Kemudian output dia, ni 3. Pembilang dia 3. Output dia akan merdeka juga. Kita akan laungkan merdeka. Laungkan merdeka. Kemudian sini kita akan tambahkan pembilang sebanyak 1. Jadi kalau dia 3 ni, dia akan jadi 4 pula. 4. Dia akan bawa pergi ke atas. Okay. Itu yang keempat. Okey. Jika 4 pula. Okey. Kelas, cikgu nak tanya. Jika 4, ya atau tidak? Jika 4, ya ataupun tidak? Dia besar daripada 3 ataupun? Ya? Kenapa ya, Amjad? Sepatutnya dia tidak. Sebab apa? Jika perasan, okey. Jika perasan di sini, okey, 4. Okey, dia 4. PP tidak. Jawapan dia tidak sebab okey, di atas ni okey, dia dah 4 jadi 4. Apabila dia dah di 4, okey, kita akan pergi kepada syarat ni. Pembilang sama dengan 3 ataupun kurang daripada 3. Sebab 4 ni dia lebih besar daripada 3, bermaksud dia tidak. Tidak. Dia akan pergi kepada tidak. Tidak. Kemudian, tiada apa-apa. Maksudnya dia kosong. Dia kosong. Okay? Sebab, awak kena faham. Okey. First kali 1 kan? 1. Okey. Jika, cikgu berdiri tegak, setkan pembilang bersama dengan 1. Okey. Kita set dulu pembilang, pemula dia 1. Okey, pemula dia 1. Okey, cikgu mulakan daripada 1. Okey. Sebabkan 1 ni, dia kurang daripada 3. Okey, cikgu tunjukkan satu. Okey. Sebabkan 1 ni, kita setkan first kali tadi, 1. 1 kan? Nombor awal dia 1. Pembilang dia awalnya 1. Ni 1. Jadi, apabila pembilang dia 1, sebabkan 1 ni, dia kurang daripada 3. Ini pembilang tau. 1 ni. Pembilang dia 1. Okey, 1 ni. Jika 1 ni, sebabkan 1 ni dia kurang daripada 3. Kurang daripada, sama dengan ataupun kurang daripada 3. Jadi, dia iya. Sebab dia masih dalam lingkungan ni. Okey. Untuk ni pula bermaksud 1, 2, 3. Kurang ataupun sama dengan 3, dia dalam lingkungan 1, 2 dan 3. Okey. Jika pembilang dia sama dengan 1, okey, 1 masih ada. Jadi dia akan pergi kepada ya. Kemudian apabila dah pergi kepada ya, kita akan laungkan merdeka. First merdeka. Kemudian kita akan tambahkan pembilang tadi sebanyak 1. Okey, sebabkan first tadi awak mulakan 1 ni. Jadi, dan ada proses pula dia tambahkan pembilang sebanyak 1. Jadi pembilang dia akan jadi 2. Jadi pembilang dia akan jadi 2. Apabila pembilang dia 2, kita akan bawa dia pergi atas pula. Kita bawa dia pergi atas. Okey. Kemudian, apabila pembilang ni sama dengan 2, kita pergi balik ke sini, proses ni. Sebab dia ulang tau, Dia ulang. Apabila dia, sebabkan 2 ni, dia masih dalam lingkungan ni, lebih kurang daripada 3 ataupun sama 3, kita akan pergi kepada ya. Jadi kita akan laungkan merdeka. Kemudian kita akan tambahkan pembilang sama dengan 1. Okey. Jadi apabila 2 ni, lepas tu kita tambahkan pembilang dia sama dengan 1. Jadi dia akan jadi 3. 3. Kemudian dah awak buat ni ada 3 kan? 3 ni pun awak bawa ni atas ni. Kita mula balik proses tadi. 3.
jika pembilang dia 3 ni, jadi 3 pun dia masih dalam lingkungan yang sama. Okay, masih 3 ni, masih sama. Sebabkan dia kurang daripada 3 ataupun sama 3. Okay, ya, sebabkan dia kurang daripada 3 atau sama 3, ya. Jadi kita akan launkan merdeka. Jadi pembilang tambah dengan 1. Okey, apabila pembilang dia 3, kita tambahkan 1, dia akan jadi 4. Pembilang dia akan jadi 4. Kemudian kita akan laungkan pula, kita akan pergi bawa naik, ni pergi atas, 4 tadi, pergi atas. Jadi kita mulakan pula dengan pembilang dia sama dengan 4. Apabila pembilang dia sama dengan 4, okey. Kita nampak sini, okey. Tadi sebabkan pembilang ni dia kurang daripada 3 atau sama 3, 4 ni besar. Jadi dia syarat dia salah. Jadi apabila tidak, dia akan jadi kosong. Okay, faham tak kelas? Faham tak ni? Faham sih? Kau mau cikgu ulang lagi? Kelas? Faham sih? Cikgu takut awak si faham. Ha? Faham. Okay, okay. Faham ah? Faham. Okay, faham. Bagus. Jadi, okay, untuk si lama kelas awak gitu. Cikgu rasa sih sampai 20 minit cikgu rasa. Okay. Untuk kelas awak, untuk kerja rumah awak, okay. Cikgu nak awak dalam buku latihan awak lukis satu carta alil dan tulis pseudocode bagi mewakili arahan yang diberikan oleh guru sebelum PDP dimulakan. Okey. Untuk kerja rumah, cikgu dah bagi kerja rumah awak. Untuk kerja rumah, okey, sekejap, bagi manakah kerja rumah awak? Okey. Kerja rumah awak sedang, okey, yang first sekali soalan dia, awak sedang berdiri dan dikehendaki untuk menendang bola sebanyak 4 kali. Awak dikehendaki untuk menulis pseudocode dan menulis carta alil. Okey. Sebab sini awak nampak kan? Untuk latihan, awak sedang berdiri. Okey, ini proses. Dan awak dikehendaki menendang bola sebanyak 4 kali. Okey, lukis pseudocode dan lukis satu carta alil. Okey, mewakili arahan di atas tu. Sama juga dengan soalan tu tadi, dengan slide tu tadi, hampir sama. Hampir sama. Okey. Untuk soalan tu, awak kena siapkan sebelum hari Sabtu. Hari Sabtu, awak kena siapkan hari Sabtu jam 10 malam. Sebab minggu depan awak cuti, betul tak? Cuti awak minggu depan? Kelas? Cuti awak minggu depan? Cikgu senang jawapan tu. Si cuti awak kan minggu depan kah? Cuti sih? Si ada yang jawab. Jadi minggu depan awak cuti. Jadi untuk kerja rumah, awak sih tahu kah awak cuti kah? Cuti awak minggu depan. Cikgu sedang ada kah cikgu lain kah? Baru cuti minggu depan. Kah cikgu salah? Cikgu rasa minggu depan awak cuti. Cuti minggu depan. Ke cikgu cakap apa? Cikgu cek dulu. Ke cikgu tersilap.
Sebab minggu depan, kalau tak silap cikgu, awak cuti. Okey, cikgu. Oh, suara cikgu sekat-sekat. Alahan. Okey, sudah. Awak boleh rujuk balik video cikgu lepas tu, Fifi. Cikgu nanggal, awak cuti ke si? Hmm, 13 sampai 17. 13 sampai 17. Cuti awak. Awak cuti 13 sampai 17. Jadi seminggu awak cuti. Jadi cikgu mau awak siapkan kerja rumah cikgu sebelum hari Sabtu. Hari Sabtu tu. Jadi cikgu akan letakkan slide dan video di dalam grup lepas tu. Tapi pastikan awak siapkan kerja cikgu sebelum hari Khamis. Sebelum hari Sabtu minggu depan tu. Jadi apa yang awak dapat untuk hari itu? First kali awak melaksanakan satu langkah ataupun satu set langkah berdasarkan pembilang yang dah ditetapkan. Ini awak first kali yang awak kesimpulan hari itu. Yang pertama, mempunyai pembilang. Yang ketiga, proses ini berulang sehingga syarat tidak dipenuhi. Jika syarat ni, syarat kan ada ya atau tidak. Jika tadi kan cikgu suruh laungkan mereka sebanyak 3 kali. First kali, pembilang yang pertama, pembilang yang kedua, pembilang yang ketiga. Jadi pembilang yang keempat. Pembilang keempat tapi cikgu suruh laungkan mereka 3 kali je. Jadi jawapannya tidak. Jadi dia akan pergi ke bawah. Itu untuk secara rumusan apa yang awak akan belajar gitu. Jadi awak kena rujuk balik buku teks awak dan awak kena fahami secara menyeluruh benda tu. Sebab saja kawalan 4 tu penting untuk awak. Untuk awak teruskan pembelajaran awak. Jadi, daripada cikgu hari tu, mun ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu di grup. Kalau mun ada soalan, ada yang awak si faham, awak boleh tanya cikgu. Cikgu akan jawab soalan awak. Cikgu akan terangkan lagi kepada awak. Mun awak si faham, tanya cikgu. Ya pentinglah. Mun setakat hari tu, ia je daripada cikgu hari tu. Selamat bercuti minggu depan tu kepada awak. Walaupun esok dia ada kelas awak. Cikgu nak ucapkan selamat cuti. Pastikan awak polah kerja cikgu dan jaga kesihatan awak. Jangan keluar sini. Pastikan awak stay je di rumah. Ya je daripada cikgu hari tu. Terima kasih sebab hadir kelas cikgu. Selamat bercuti. Ya daripada cikgu. Sekian, terima kasih.